Kalau sains kan cikgu cakap kan senang je. So awak kena percaya dekat cikgu lah, senang saja apa kita nak belajar hari ni. Okay, nanti at the end of ni cikgu akan bagi latihan Okay, ni cikgu yang buat slide ni, bukan cikgu yang buat slide, cikgu Nur Azilah Khalid daripada SMK Ulu Tiram, dia yang buat slide ni. So slide ni bagus, lengkap mengikut buku teks. Okay, 5.1 pengenalan sebatian karbon. Hari ni kita nak belajar mengenai apa bab 5 ni? Sebatian karbon. So firstnya awak kena ketahuilah apa tu sebatian karbon. Sebatian karbon dalam alam. Janganlah takut dengar je perkataan karbon dah rasa takut. Jangan takut. Okay, kalau cikgu cakap laju sangat bagi tahu senang sangat maksud dia. Sebatian karbon ialah sebatian yang mengandungi unsur karbon. Okey, sebatian yang mengandungi unsur karbon. C ni ialah karbon. So, kalau satu sebatian tu molekul tu, okey, molekul sebatian unsur dalam molekul tu, dalam sebatian tu ada karbon. So kita panggil dia sebatian karbon. Okey. Kalau C saja ni unsur. So kalau sebatian tu ada unsur karbon, kita panggil sebatian karbon. So sebatian karbon ni kita hari ni cikgu nak awak tahu ada dua jenis organik dan sebatian karbon bukan organik. Macam mana tu? Okey. Sebatian karbon organik dia berasal daripada benda hidup. Seperti petroleum, ni contoh sebatian karbon organik, petroleum, sutera, arang batu. Maksudnya macam mana? Awak tahu tak? Boleh respon Awak tahu tak petroleum ni asal daripada apa? Tahu tak petroleum asal daripada apa? Siapa tahu sutera asal daripada apa? Jadi cikgu panggil nama, boleh respon atau boleh reply dekat chat kalau malu lah. Okay. Tahu anak murid cikgu ni malu. Sutera asal daripada apa? Ulat. Very good. Ulat sutera Ulat sutera ialah ulat sutera ialah benda hidup. Ulat sutera ialah benda hidup. Jadi ini ialah sutera ialah sebatian karbon organik. Arang kayu asal daripada apa? Arang kayu asal daripada apa? Pokok. Betul kan? Kayu. Pokok ialah benda hidup. Sebab itulah arang kayu ialah sebatian karbon organik. Petroleum asalnya ialah daripada haiwan dan tumbuhan yang telah mati selama berjuta-juta tahun dahulu. So kesimpulannya petroleum pun berasal daripada benda hidup. Sebab itulah sebatian petroleum ialah sebatian karbon organik. Sebatian karbon bukan organik pula berasal daripada benda bukan hidup. Contohnya ialah batu kapur. Batu kapur ni bukan benda hidup. Yang kalau pergi awak lalu dekat tepi highway, awak nampak kawasan bukit yang ditarah tapi bukit tu warna putih. Itu batu kapur. Okey, karbon dioksida. Awak bernafas kan? Awak menyedut oksigen, awak membebaskan karbon dioksida. So karbon dioksida tu bukan benda hidup. So batu kapur dan karbon dioksida ialah contoh sebatian karbon bukan organik. Faham cakap ni? Faham. Okay, Alhamdulillah. Okay, so hari ni bila kita belajar pasal karbon ni, kita nak belajar mengenai kitar karbon. Kalau tak faham, bagi tahu terus apa tu kitar karbon? Kitar ni maksudnya cycle. Cycle ni maksudnya dia dalam seolah-olah macam ada satu circle, satu kitaran. Okay. So kitar karbon ni, cikgu nak awak ingat cara ingat macam ni. Kitar karbon ialah menunjukkan unsur karbon yang dikitar. Melalui apa? Melalui pembentukan atau penguraian. So kena tahu yang poin pertama ialah melalui pembentukan dan penguraian sebatian karbon daripada mana? Dalam hidupan dan bahan organik, okey, di kawasan persekitaran melalui proses apa? Proses respirasi, pembakaran, penguraian dan fotosintesis. So respirasi, kalau soalan kan, dia contoh proses ni, dia kalau awak tak ingat nak sebut dalam definisi ataupun maksud kitar karbon, tak apa. Awak ingat berdasarkan situasi je. So kalau nak ingat maksud kitar karbon, awak hanya perlu ingat kitar karbon ialah bagaimana unsur karbon dikitar melalui pembentukan atau penguraian sebatian karbon.
Okay, dalam hidupan dan bahan organik. Proses ni kita akan pergi. Okay. Kita harap dia tak tanyalah maksud kita karbon ni sebab kalau awak nak buat nota, awak kena buat beberapa point. Okay, mari tengok gambar rajah ni. Apa yang dimaksud kita karbon? Tengok ni yang cikgu cakap. Kita ni dia mesti ada yang guna dia, ada yang bebaskan dia. Yang warna biru ni yang menunjukkan karbon dioksida digunakan. Atmosfera ni ruang udara kita lah. Apabila kita belajar sains, kita tak panggil udara. Kita jarang lah. Boleh guna udara tak salah, tapi lebih tepat kita guna dalam atmosfera. Maksudnya dalam ruang udara bumi kita ni. Alright. So anak panah biru menunjukkan karbon yang diguna. Karbon dioksida yang diguna oleh hidupan lah. Okay. Yang merah ni menunjukkan aktiviti ataupun karbon dioksida yang dibebaskan oleh hidupan semula jadi kepada atmosfera. Okay, mari kita pergi satu-satu So diagram ni perlu ingat. Alamak, macam mana ni, cikgu kena lukis ke? Okay, soalan peperiksaan biasanya tak perlu lukis, tapi dia akan kosongkan, mana-mana bahagian ni dia akan kosongkan dan awak kena label dia. Okay, mari kita tengok dekat sini. Tahu tak proses fotosintesis tu apa? Siapa tahu? Siapa ingat proses fotosintesis? Ingat tak? Bibah ingat tak Bibah proses fotosintesis? Proses fotosintesis. Apa? Proses apa tu? Yang lain Izzah ingat tak fotosintesis Izzah? Proses tumbuhan buat makanan sendiri. Betul. Proses tumbuhan dia buat makanan sendiri menggunakan tenaga cahaya. Foto-foto ni cahaya. Okey, sintesis ni dia guna tenaga cahaya untuk dia sintesis, untuk dia buat makanan. Okey, karbon dioksida dalam atmosfera akan digunakan oleh tumbuhan untuk menjalankan proses fotosintesis. Okey, so untuk dia buat makanan. So tumbuhan dia membuat makanan, okey, dalam bentuk makanan itu bukan dalam, dia tak adalah bila dia ambil karbon dioksida jadi nasi lemak, lepas tu dia makan. Tak ada, dia jadi glukosa, okey, sukrosa, okey. So karbon dioksida akan digunakan melalui proses fotosintesis oleh tumbuhan hijau untuk dia buat makanan dia sendirilah, untuk dia dapatkan nutrien dia sendiri. Jadi pokok tumbuhan hijau ni akan membesar. Okey, membesar. Apabila tumbuhan ni besar, tumbuhan hijau ni akan samalah rumput sekali rumput ni pun sekali, dia akan menjadi makanan. Makanan kepada haiwan dan tumbuhan. Astagfirullahaladzim. Haiwan seperti lembu ni dan juga manusia pun boleh Okey. Selain daripada proses fotosintesis, tumbuhan juga menjalankan proses respirasi. Respirasi tu proses apa? Siapa tahu proses respirasi tu proses apa? Proses penguraian. Penguraian? Ikmal menjalankan tak proses respirasi? Menjalankan ke tak? Kita ni manusia berrespirasi ke tak? COVID-19 kan, dia bahaya sebab dia serang sistem respirasi kita. Apa tu respirasi? Orang yang kena COVID-19 dia jadi macam mana? Dia susah bernafas, okey? Respirasi ni pernafasan, bernafas. Pokok, dia bukan buat makanan je, pokok pun berespirasi. Haiwan berespirasi, manusia berespirasi. Apabila kita menjalankan respirasi, kita menggunakan oksigen, kita membebaskan karbon dioksida. Terbalik dengan fotosintesis. Fotosintesis dia guna karbon dioksida, dia bebaskan oksigen. Pokok dia buat dua-dua, tumbuhan hijau dia buat dua-dua. Fotosintesis dia buat, respirasi pun dia buat. So dia jalankan. So respirasi ni, setiap yang menjalankan respirasi akan membebaskan karbon dioksida. So karbon dioksida tu pergi mana? Pergi kepada atmosfera, berkumpul lagi dekat sana. Okey. Selain daripada respirasi, haiwan tadi dia dah makan tumbuhan hijau kan. So dia pun sebenarnya dia hidup, lepas tu dia akan mati.
tumbuhan ni akan mati, haiwan pun akan mati, manusia pun akan mati. So kita panggil organisma yang mati. Organisma yang mati, dia akan mengalami perebutan dan penguraian. Okey. So proses penguraian, okey, dan perebutan akan membebaskan karbon dioksida. Okey, so setakat ni dua proses dah yang membebaskan karbon dioksida ke dalam atmosfera, iaitu pertama proses respirasi, yang kedua ialah proses penguraian dan perebutan. Okey. Perebutan dan penguraian. Penguraian ni biasanya awak nampak macam ni lah. Awak nampak ada ulat-ulat kan. Kalau haiwan tu mati, ada ulat. Ulat tu, mikroorganisma tu dia tengah uraikan organisma kompleks tu menjadi organisma lebih ringkas lah. Okay. Menjadi lebih lama-lama dah tak ada dah dia. Kering dah dia. Dia dah ni. Tapi proses penguraian tu sendiri membebaskan karbon dioksida. Kalau perebutan pula, kalau pokok mati, lama-lama pokok tu akan jadi reput. So proses ni ialah membebaskan karbon dioksida. So dua, ingat dalam banyak-banyak karbon ni hanya satu je proses yang menggunakan karbon dioksida, iaitu fotosintesis. Proses lain semuanya membebaskan karbon dioksida seperti respirasi dan perebutan. Okey. Ni semua berlaku dalam masa singkat. Contohnya lembu ni mati, dalam masa 2 hari awak dah nampak dah ada ulat dah nak reputkan dia, nak uraikan dia. Okey, tapi proses yang mengambil masa yang lama, okey, kalau ada organisma mati prosesnya berjuta-juta tahun, ialah proses pembentukan bahan api fosil. Jadi bila jadi bahan api fosil, contohnya petroleum, gas asli dan arang batu. Okay, so kalau ada petroleum, gas asli ni siapa yang guna? Manusia lah yang guna, sama ada sebagai bahan api kereta ke, okay, kilang ke. So pembakaran bahan api. Petroleum, gas asli, arang batu ni bahan api. Pembakaran bahan api ni pun turut sama membebaskan karbon dioksida ke atmosfera. Okay, so soalan cikgu. Mana lebih banyak? Yang guna karbon dioksida semula ke? Ataupun yang membebaskan karbon dioksida? Proses mana yang lebih banyak? Yang Membebaskan karbon Membebaskan dioksida. kan? Sebab itulah bumi kita ni makin panas. Sebab makin hari pokok makin ditebang. Banyak ditebang. So bila pokok ditebang, pokok ni pula sifat dia bukan kita tanam hari ni esok dia terus besar. Bila pokok ditebang, kurang karbon dioksida yang dapat diguna semula. Karbon dioksida apabila dia makin banyak dalam udara, dia akan menyebabkan pemanasan global. Sedangkan pada setiap masa, kita manusia dan haiwan mesti berespirasi. Bila dah ada yang hidup, mesti ada yang mati. Lepas tu mesti nak naik kereta, mesti nak buat proses pembakaran bahan api. Tapi yang menggunakan semula, yang kita semula karbon dioksida ni satu je, proses fotosintesis. Okey, ini karbon dioksida. Soalan cikgu, kalau tengok gambar rajah ni, yang hitam ni karbon ke, yang merah ni karbon? Yang hitam ni karbon ke? Mana? Mana satu karbon? Merah ke hitam? Merah. Betul ke? Kalau CO2 maksudnya C ada satu, O oksigen ni ada dua. Yang hitam lah. Okay, so apa yang kita bincang panjang-panjang tadi, panjang ceramah cikgu tadi, so karbon dioksida ni cikgu nak awak tahu dia dibebaskan ke atmosfera melalui 3 cara yang utama, iaitu respirasi, kedua pembakaran, dan ketiga penguraian. Boleh? Anak panah merah ni. Anak panah merah ni. Respirasi, penguraian atau perebutan dan pembakaran. Semua ni akan membebaskan karbon dioksida. Boleh ingat 3 ni? Boleh insyaAllah Kalau tak faham boleh tanya terus boleh tanya terus. So respirasi, kat sinilah, kat bahagian paru-paru ni lah COVID-19 serang kita hari ni. Kat pernafasan kita. Masalahnya kita tak boleh stop bernafas. Kalau stop bernafas, sadaqallahul azim. Okay? Karbon dioksida merupakan sebatian karbon yang dibebaskan melalui respirasi. Semua haiwan, tumbuhan dan mikroorganisma seperti bakteria ke apa, semua yang berespirasi akan bebaskan karbon dioksida. Okey.
Selain itu proses pembakaran. Sama ada pembakaran tu berlaku secara semula jadi seperti gunung berapi ni pun ataupun dibakar oleh manusia, seasalkan ada pembakaran sahaja, pembakaran akan membebaskan karbon dioksida ke atmosfera. Okey? Sama ada fenomena semula jadi ke bukan ke, asalkan pembakaran. Inilah dia penguraian. Awak je nampak cendawan ni atau kulat kan? Okay, kulat ni biasanya tumbuh pada pada pokok kayu yang dah reput. Okay, so proses penguraian, semasa proses perebutan oleh bakteria dan kulat pengurai, karbon dioksida akan dibebaskan ke atmosfera. Ini penerangan dia. Okay, yang ni fotosintesis tadi. Satu-satunya proses yang akan tolong kita kurangkan karbon dioksida dalam udara. Macam mana cara dia? Cara dia guna dia ialah dia akan menjalankan proses, pokok ni akan menjalankan, tumbuhan ni akan menjalankan proses fotosintesis. Proses fotosintesis berlaku dekat mana? Berlaku di dalam klorofil. Klorofil ada dekat mana? Berada di dalam kloroplas. Kloroplas ada dekat mana? Kloroplas ada pada bahagian daun tumbuhan. Okay. Alright. Fotosintesis. Ketika fotosintesis, apa yang berlaku ialah tenaga cahaya. Fotosintesis menggunakan tenaga cahaya. Karbon dioksida dan air. Yang merah ni yang diperlukan untuk menjalankan fotosintesis. Hasil fotosintesis ialah glukosa dan oksigen. Jadi awak cakap tadi fotosintesis ialah proses tumbuhan membuat makanan sendiri. So proses tumbuhan membuat makanan sendiri, makanan ni dalam bentuk glukosa Makanan ni dalam bentuk glukosa. So oksigen yang dihasilkan ni ialah bonus untuk kita supaya kita boleh bernafas. Okay. So kalau tak ada fotosintesis, kuranglah oksigen kita ni. Sebab tu kalau boleh tolonglah jaga kalau boleh bila awak dah dewasa nanti dalam bidang apa pun, kalau boleh tolong jangan support logging lah, pembalakan. Okay, sebab kita perlukan fotosintesis, tumbuhan menjalankan fotosintesis supaya kita dapat oksigen yang betul lah. Okay, oksigen yang banyak. Karbon dioksida diserap daripada udara oleh tumbuhan hijau untuk menjalankan fotosintesis. So perlu ingat cahaya, karbon dioksida, air. Hasil dia ialah glukosa dan oksigen. Ni kepentingan tadi. Kena ingat juga. Bukan susah pun nak ingat. Sebabnya dia ialah logik akal awak. Okey, apa pentingnya tumbuhan buat fotosintesis? Tumbuhan buat fotosintesis supaya tumbuhan hijau tu dapat membuat makanan sendiri. Okay, yang kedua, apabila tumbuhan tu dapat buat makanan sendiri, tumbuhan tu dah boleh besar, dah jadi besar. Okay, dah tumbuh dengan baik. Apabila tumbuhan tu tumbuh dengan baik, tumbuhan tu akan menjadi makanan kepada haiwan. Membekalkan makanan kepada haiwan. Sebab haiwan dia tak adalah bila dia berjemur tengah panas dia kenyang, tak ada. Haiwan dia tak buat makanan sendiri, dia perlu makan organisma lain. Seperti tumbuhan. Okay, tadi fotosintesis juga akan menambah kandungan oksigen dalam udara. Dan yang keempat, fotosintesis kan semua tadi respirasi, penguraian, pembakaran akan membebaskan karbon dioksida ke atmosfera. Jadi karbon dioksida dalam udara atau dalam atmosfera akan berlebihan. So apa yang akan kurangkan dia ialah fotosintesis. Okay, akan singkirkan karbon dioksida berlebihan untuk mengekalkan karbon dioksida dalam udara. Tak nak bagi lebih sangat. Okay, sebelum hidrokarbon, cikgu takut awak mengantuk. Jom kita buat latihan sama-sama. Okay, boleh puaskan jawapan awak. Awak nampak tak tulisan ni? Nampak? Cikgu takut awak tidur. Cikgu tahu kelas awak banyak. Cikgu pun minta maaf juga. Okay, kita tak boleh buat apa-apa lah setakat ni. Kita awak sabarlah. Awak di kata 5, awak sabar sikit. Okay. Okay, so kita nak guna warna apa Ikmal? Warna merah, takut Ikmal stres. Macam kena marah je warna merah kan? Kita pilih warna biru lah. Okay, warna biru biru terang.
Sebatian karbon ialah bahan yang mengandungi unsur apa kelas? Unsur apa? Unsur karbon. Nama pun sebatian karbon. Allah Akbar, salah. Nama pun unsur karbon. Jadi sebatian yang mengandungi unsur karbon. Yang ni kan, biar cikgu je yang tulis dulu, awak sebut jawapan dia. Nanti dalam modul soalan dia lebih kurang sahaja. Cikgu akan suruh buat modul nanti. Sebatian karbon dapat dibahagikan kepada dua, iaitu sebatian apa tadi? Sebatian, jangan tulis macam cikgu tau, tulis lengkap-lengkap. Sebatian karbon, dua jenis. Organik. Ada jawapan kat bawah tu. Organik dan Sebatian sebatian karbon. Tak organik. Tak organik. Bukan susah pun. Jadi kali ni senang je kita nak belajar. Tak pernah susah lah sains ni. Okay. Sebatian karbon organik berasal daripada benda hidup. benda hidup. Benda hidup. So sebelah ni jawapan dia lah berasal daripada bukan benda hidup. Okay, bukan benda hidup. Benda hidup. Okay, bagi tahu contoh terus. Contoh supaya cepat. Benda hidup seperti arang batu. Benda hidup arang batu. Arang batu hidup ke? Arang tu betul dah. Arang apa? Arang kayu. Arang kayu. Arang kayu. Lagi? Sutera. Petroleum. Petroleum. Very good. Pandai pun semua. Petroleum. Okay. Contoh bagi ni. Arang apa tadi? Arang batu. Kita ambil Ikmal. Arang batu tak hidup tau. Batu mana hidup? Lagi? Batu kapur. Kapur. Okey, go. Batu kapur. Lagi? Satu lagi? Karbon dioksida. Very good. Cikgu tulis ringkas ya. Karbon dioksida. So sometimes student tanya kita, cikgu kalau tulis CO2 diterima tak dalam peperiksaan SPM? Terima. Okay, terima. Cuma kalau boleh tulislah karbon dioksida. Tapi kalau takut dia tak terima, tulislah. Takut karbon dioksida macam mana, tulislah karbon dioksida. Boleh ready untuk soalan kedua? Tak nak kalau kita dengar aja cikgu ceramah nanti ngantuk. So kita ready untuk soalan kedua Cikgu. Kena salin tak? Tak payah. Kena salin tak? Ada dalam modul ada kan? Siapa yang tak ada modul cikgu akan bagi soft copy nanti. Tak payah salin. Jawab sama-sama dengan cikgu. Bercakap dengan cikgu barulah tak tidur. Okay? Alright. Kita mula Yang warna merah ni maksudnya yang membebaskan karbon dioksida. Okay, tapi kita start dengan yang guna dululah baru jadi kitaran. Proses apa yang guna karbon dioksida? Proses apa yang mengurangkan Fotosintesis. fotosintesis. Siapa jalankan fotosintesis? Tumbuhan hijau. Okay. So tumbuhan hijau jalankan fotosintesis. So tumbuhan hijau ni dah boleh buat makanan, dia dah besar. So dan juga rumput-rumput ni buat fotosintesis, dia akan dimakan. Dimakan oleh organisma lah, iaitu haiwan ni. Haiwan. Okay. Haiwan ni pula dan tumbuhan ni menjalankan satu proses yang sama atau proses bernafas. Nama proses tu apa? Proses apa namanya? Respirasi. Very good. Respirasi. Jangan tulis bernafas tau. Salah. Awak belajar sains, awak tulislah respirasi walaupun awak tahu sebenarnya respirasi tu ialah bernafas. Okay, sebenarnya dalam peringkat mikroorganisma yang kecil, dia tak panggil bernafas, dia panggil respirasi. Apabila gas oksigen ditukar kepada karbon dioksida, dia respirasi. So salah lah kalau guna untuk mikroorganisma. Untuk ni betul. Okay, dua dah sini. Lepas tu haiwan, tumbuhan mati. So bila mati kita tulis organisma mati lah. Organisma mati. Okey, bila organisma mati ada dua proses. Proses yang berlaku dalam masa yang singkat dan proses yang berlaku dalam masa yang lama. So kita pergi pada proses yang berlaku dalam masa yang singkat dulu. Tengok ni. Proses apa ni? Penguraian. Penguraian boleh, pereputan pun boleh. Mana-manalah. Okey, penguraian atau pereputan. So semua proses ni respirasi, penguraian akan membebaskan karbon dioksida. Ini secara semula jadilah. Okey.
Tapi organisma yang mati setelah berjuta-juta tahun atau mengambil masa yang lama, dia akan menjadi bahan api fosil. Okey, dia akan menjadi bahan api fosil seperti petroleum, gas asli, arang batu lah. Okey, oh sorry, arang batu tadi salah latihan satu tu. Sebab apa? Sebab arang batu ni, sekejap cikgu nak betulkan ni. Sekejap cikgu betulkan. Ada awak salah ni kalau cikgu tak betulkan ni. Yang ni salah ni. Ni salah. Ni, arang batu ni kat sini. Okey, dia bahan api fosil. Bila sekejap. Yalah, kalau dia berasal daripada organisma yang mati, dia bahan api, dia ialah karbon organik. Saya nak tukar ni. Tak nak gerak. Mouse cikgu tak nak gerak. Sekejap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, sorry. Alright. Apa tu ni? Sini kan? So, semua ni kita akan jalankan proses. Sekejap ya, tak detect. Okay. Ni, proses apa ni? Pembakaran. Panjang dia ialah pembakaran bahan api fosil. Apa saja proses pembakaran akan membebaskan karbon dioksida? So boleh jawab soalan kat bawah ni. Okey, karbon dioksida dibebaskan ke atmosfera melalui proses pertama respirasi, kedua penguraian atau perebutan. Kalau orang cikgu nak jawab yang mana ni? Kejap penguraian, kejap perebutan. Kalau orang cikgu lebih suka jawab penguraian. Okey, yang ketiga ialah proses pembakaran. Senang kan? Senang je. Alright. Okay, let's go. Senang. Okay, kita pergi pada slide yang ketiga. Ada banyak soalan cikgu ni kan? Okay, jom kita faham fotosintesis. Fotosintesis akan menggunakan tenaga cahaya daripada matahari. Okay, dia akan guna tenaga cahaya daripada matahari. Lagi dia akan guna apa? Proses fotosintesis guna karbon dioksida. Very good. Yang ada kat mana? Yang ada dekat udara tu. Yang dibebaskan oleh respirasi and so on. Okay, dan juga karbon dioksida, fotosintesis memerlukan air. Awak jangan lupa tau. Air ni dalam tanah ni. Okay, dalam tanah. Akar akan tolong dia. Okay, air. So, cahaya, karbon dioksida, air akan membolehkan fotosintesis berlaku dan menghasilkan apa nama makanan atau nutrien oleh tumbuhan tu yang dihasilkan oleh tumbuhan. Glukosa. Very good, glukosa. Dan juga dia akan membebaskan gas Oksigen. heat yang digunakan oleh kita, gas oksigen. Very good. So kepentingan fotosintesis sebenarnya ada 4. Okay, fotosintesis membolehkan tumbuhan hijau membuat makanan sendiri, iaitu glukosa tadi kan. Yang kedua dia buat apa? Fotosintesis membekalkan makanan kepada very good. Bila pokok tu dah membesar, dah tumbuh subur, dia akan membekalkan makanan kepada siapa? Kepada haiwan lah. Tapi sebenarnya kepada manusia pun. Buah-buahan yang awak suka makan tu, tumbuhan lah tu. Okay? Sayur-sayuran. Selain daripada tu nombor 3, dia akan menambahkan oksigen dalam udara. Menambahkan oksigen di dalam udara untuk kita guna ketika respirasi. Okay, cikgu tulis ni sebabnya cikgu nak awak biasa. Okay, dan yang keempat menyingkirkan menyingkirkan apa? Dioksida Salah berlebihan. lah ni. Menyingkirkan CO2, karbon dioksida berlebihan. Very good. Karbon dioksida berlebihan dalam udara. Macam mana dia boleh jadi berlebihan? Sebab semua proses tadi selain fotosintesis menghasilkan karbon dioksida. Okay. Faham setakat ni geng? Faham geng? Faham. Okay, kita masuk hidrokarbon pula. Ni soalan dia dah ready dah. Kita belajar sampai hidrokarbon je hari ni. Tapi sebenarnya banyak juga hidrokarbon ni. Okay, hidrokarbon. Okay guys setakat ni. Okay. Cikgu cakap laju macam biasa lah. Dah kan tak biasa dengan cikgu dah 2 tahun dah. Hidrokarbon. Okay, tadi kalau sebatian karbon terdiri daripada karbon sahaja. Hidrokarbon daripada perkataan hydro ni. Daripada perkataan hydro. Awak rasa ada unsur apa lagi selain daripada karbon? Daripada perkataan Hidrogen. hidrogen, jangan takut. Cikgu tak makan. Doakan awak. Hidrogen. So sebatian karbon ialah sebatian yang
Sebatian karbon, hidrokarbon ialah sebatian karbon organik Hidrokarbon ialah organik, maksudnya daripada benda hidup yang terdiri daripada unsur karbon dan hidrogen sahaja. Tak ada benda lain, tak ada oksigen, tak ada apa. Dia just terdiri daripada unsur karbon dan hidrogen sahaja. Okey. Sebatian hidrokarbon adalah daripada sumber semula jadi. Okey, seperti ketika pembentukan petroleum dan gas asli. Pembentukan arang batu. Okey. Dia organik Arang batu tadi salah tau, dia kena masuk dalam bahagian organik. Okey, ni mari kita tengok macam mana pembentukan petroleum dan gas asli. Okey, macam ni cerita dia. Macam ni cerita dia Ni petroleum tau, bukan arang batu, petroleum. Okay, cerita dia macam ni. Pada suatu masa dahulu, berjuta-juta tahun dahulu, okay, dekat dalam laut ni ada haiwan dan tumbuhan. Haiwan dan tumbuhan ni mati. Okay, bila dia mati, dia terbenam. Tenggelam sikit lah di dasar laut. Okay, di dasar laut tau. Dalam laut ada air kan. Jadi bila ada air campur dengan tanah, dia akan jadi lumpur dan batu. Ni lumpur dan batu. Kena ingat ni cerita petroleum dan gas asli, bukan cerita arang batu Okey. So tengok ni laut tadi, mula-mula ikan tu duduk dekat dasar laut. Tapi setelah ataupun selepas berjuta-juta tahun, sisa yang tertanam tadi, sisa apa? Haiwan dan tumbuhan yang mati tu akan tertanam semakin jauh ke dalam dasar laut. Semakin jauh ke dalam dasar laut. Okey, Sophie nak masuk. Di bawah lapisan tebal batu dan lumpur. Dia asal kat sini tau. Lepas tu dia terbenam lagi, lepas berjuta-juta tahun dia sampai lagi ke bawah lapisan tebal batu dan lumpur. Apa yang kena ingat kat sini? Pertama kena ingat time frame dia, selepas berjuta tahun. Yang kedua kena ingat apa yang berlaku, tertanam semakin jauh. Ke mana? Ke dalam dasar laut di bawah lapisan tebal batu dan lumpur. Kena ingat tau. Bajagi ada beza dia. Okay? So masa ni bila dah tertanam, kita panggil dia sebagai fosil haiwan dan fosil tumbuhan. Dah panggil fosil, dah juta tahun dah. Okay, lepas tu apa yang berlaku kat bawah ni? Berlaku gabungan kesan tekanan. Tekanan oleh siapa? Siapa yang tekan dia? Tekanan bawah tanah tu, tekanan sangat tinggi tau. Macam awak tengok kisah kapal selam yang kapal selam yang baru tenggelam hari tu kan kat Indonesia tu. Bila dia masuk ke dalam dasar laut, tekanan sangat tinggi. Sebab tu kalau kapal selam tu pecah. Okay, dia pecah, tak ada siapa-siapa pun pecahkan dia. Hanya sebabkan tekanan di dasar laut sangat tinggi. Okay, penggabungan kesan tekanan oleh lapisan pasir dan lumpur. Lepas tu yang kedua, ingat ni 3 benda. Penggabungan kesan tekanan yang pertama oleh lapisan pasir dan lumpur. Yang kedua ialah haba yang diserap daripada sekitaran. Panas panas pula dah. Haba yang diserap daripada sekitaran. Dan ketiga, yang mati tadi akan diuraikan. Proses penguraian oleh bakteria akan mengubah. 3 benda ni akan mengubah sisa tadi ataupun fosil tadi tu menjadi petroleum dan gas asli. So kalau soalan dia boleh bagi, suruh awak terangkan ni, atau dia boleh bagi dalam bentuk lapisan macam ni. Atau pastilah awak ingat petroleum, okay, gas asli yang ada dalam lapisan lumpur ni. Okay, lumpur dan batu, barulah atas ni dasar laut, barulah laut. Awak kena ingat lapisan ni. Ingat penggabungan kesan tekanan oleh lapisan pasir dan lumpur, haba yang diserap daripada sekitaran dan proses penguraian oleh bakteri-bakteria yang akan menjadikan sisa tu petroleum dan gas asli. Okey, ini cerita pembentukan petroleum dan gas asli. Mari kita tengok cerita pembentukan arang batu. Konsep dia sama. Guys. Cuma beza dia sikit je. Okay? Konsep dia sama. Sama kan macam cerita tadi? Berjuta-juta tahun dahulu, sisa tumbuhan akan mati. Okay? Sisa tumbuhan mati akan mati. Sisa tumbuhan mati akan tertanam. Okay? Maksudnya tumbuhan yang mati ni tertanam secara semula jadi. Macam mana tertanam secara semula jadi tu? Maksudnya kalau ada angin bertiup dia, lama-lama dia dah mati kan. Angin tiup dia, lama-lama dia tertanam dulu. Itu maksud tertanam secara semula jadi di dalam tanah. Okay. Lepas tu, selepas berjuta-juta tahun lepas dia mati dan tertanam tu, secara semula jadi, sisa tu akan tertanam semakin dalam. Sama macam tadi kan.
Bila lepas berjuta-juta tahun, sisa tu akan tertanam semakin dalam. Tapi bezanya kat sini apa? Semakin jauh dalam tanah, yang ni di bawah lapisan batu tebal. Tadi di bawah apa? Tadi ke lapisan apa? Siapa tahu tadi? Siapa ingat? Lumpur. Very good. Tadi lumpur. Kenapa tadi lumpur, yang ni batu tebal je? Sebab tadi ada air laut. Okay, ni je beza dia. Okay, selepas berjuta tahun, sisa tertanam makin jauh ke dalam tanah di bawah lapisan batu tebal. Okey, bila dia tanam makin dalam, sama je. Dia akan berlaku penggabungan kesan tekanan oleh lapisan batu. Kalau tadi, cikgu ulang balik. Kalau tadi, penggabungan kesan tekanan oleh lapisan pasir dan lumpur. Ambil step 2 ni. Lapisan pasir dan lumpur. Kalau yang ni, penggabungan kesan tekanan oleh lapisan batu. Okey. Yang lain sama, haba yang diserap oleh sekitaran dan proses penguraian dan oleh bakteria. Akan terhasillah arang batu. Okey, itulah cerita macam mana petroleum terhasil. Petroleum dan gas asli terhasil. So petroleum dan gas asli dekat laut. Okey, yang ni terhasil dekat darat lah, daratan arang batu ni. Alright. So macam mana nak hasilkan petroleum? Okay. Macam mana nak hasilkan banyak produk daripada petroleum tu lah. Okay, macam ni. Awak kena ingat, tidak lah. Cikgu pun tak kerti nak tolong awak ni. Cuma cikgu punya cadangan satu je. Untuk awak ingat lapisannya, awak buat akronim. P contohnya, Pak. Buatlah nama apa-apa. Pergi. Ke P ni petroleum gas. Okey, apabila dipanaskan pada penyulingan ni, kalau siapa masih ingat masa tingkatan 1 kita buat eksperimen, kita suling air. Kita suling air, uap air akan naik dan keluarlah air yang tak tercampur dengan apa-apa, yang tak ada bendasing, yang tak ada lumpur. Okey. So dia bergantung pada takat didih dia. Kalau pada suhu 25 darjah, okay, yang ni namanya berperingkat sebab suhu berbeza, peringkat suhu berbeza. Awak kena ingat, kalau suhu 25 darjah kita akan dapat gas petroleum. Gas petroleum tu liquid gas yang awak bawa guna untuk masak tu. Okay. 25 darjah je dah boleh hasilkan gas petroleum. Tapi kalau kita panaskan lagi, pada 25 hingga 60 darjah kita akan dapat gasolin. Gasolin ni ialah minyak gas lah, gasolin. Okay. Lepas tu 60 hingga 180 kita akan ingat nafta. Sebab tu step ni cikgu cadangkan awak buat akronim. PGNP. Panaskan lagi antara 180 hingga 220 akan dapat parafin. Okey. Panaskan lagi 220 hingga 250 awak akan dapat diesel. Guna untuk lori tu kan. So diesel terhasil apabila petroleum tu dipanaskan pada suhu 220 hingga 250. Okay, panaskan lagi sehingga suhu 300, barulah akan dapat minyak lah. Minyak fuel oil. Minyak kita. Okay, lepas tu bila 300 hingga 350 darjah Celsius barulah dapat minyak pelincir. Okay, panaskan lagi melebihi suhu 350 darjah akan dapat bitumen. Okay, bitumen lah. Okay kelas, ni minyak tu masuk kat sini. Masuk dekat crude oil. Dia masuk daripada bawah tau, bukan masuk daripada atas. Okay, masuk daripada bawah. Kurang. Masuk daripada bawah. Nampak ni anak panah ni. So kalau soalan macam ni biasanya dia mungkin boleh suruh awak lukis anak panah. Okay, soalan macam ni Hasanan, selamat datang. Okay, mungkin boleh suruh awak lukis anak panah. Anak panah masuk ni, minyak masuk kat sini. Okay. So yang ni cikgu tak dapat tolong awak. Bitumen ni tar tar. So tar kita tu panaskan tar sebab tar berasal daripada minyak petroleum. So nama proses ni ialah proses penyulingan berperingkat. So petroleum ialah suatu campuran hidrokarbon. Okay. Campuran hidrokarbon ni kita boleh asingkan dia melalui proses ni yang dinamakan proses penyulingan berperingkat. Barulah kita boleh gunakan dia mengikut jenis dia lah, diesel ke apa. Okay. Lepas tu, kenapa ada penyulingan berperingkat? Sebab penyulingan berperingkat kerana petroleum mempunyai takat didih yang berbeza. Okay, yang ni takat didih dia 25 je. Lepas tu 60, 180, 220. Okay.
dan kat dinding yang berbeza. Ingat yang paling sikit ke atas, lepas tu makin menaik ke bawah. Tapi dia masuk ke bawah ni. Okay. Sebab contoh dia panaskan 350 kan. Yang mendidih dulu akan terus naik atas. Yang paling lambat mendidih, dia akan pergi ke bawah ni lah. Okay. Faham tak? Faham tak penyulingan berperingkat? Langsung penyulingan berperingkat je dulu. Okay. Kita buat latihan teruslah supaya tahu faham ke tak So hydrokarbon. Tak boleh. Tak boleh. Bukan yang ni. Yang ni. Sebatian hidrokarbon ialah sebatian karbon organik. Sebatian karbon organik. Kalau cikgu terlebih masa bagi tahu 224 dah. Cikgu ada meeting pukul 3. Okey, sebatian karbon organik yang terdiri daripada unsur Hidrogen. Daripada cikgu tulis singkatan, awak jangan tulis singkatan. Unsur hidrogen dan unsur Karbon. hidrokarbon. Karbon sahaja, tak ada unsur lain. Okey, so contoh sebatian hidrokarbon ialah petroleum. Lagi? Petroleum kawan dia apa tadi yang sama-sama dekat laut? Apa ni? Gas asli. Yang dekat darat tu? Arang batu. Alah, arang batu. Okey, lengkapkan rajah. Nanti kita bawa. Okey, petroleum ialah campuran. Asalnya petrol ialah campuran hidrokarbon. Dia maksudnya campuran banyak jenis hidrokarbon. Okey, so campuran hidrokarbon ini perlu diproses melalui proses apa tadi yang banyak-banyak tadi? Banyak-banyak suhu tadi. Proses? Proses apa? Penguraian. Penguraian pula dah. Proses penyu apa? Penyu apa tadi? Sambung penyu apa? Penyu apa tadi banyak suhu? Penyulingan. Penyulingan, jangan takut. Penyulingan apa? Minyak. Minyak. Berbeza. Memanglah ada minyak. Penyulingan apa? Berperingkat bersuhu. Berperingkat. Proses penyulingan berperingkat sebelum pecahan-pecahan petroleum tu dapat digunakan mengikut jenis dia. Okay. Last dah kita nak untuk hari ni. Ni target cikgu sampai sini je. Hari ni. Bukan tadilah adalah. Ni last je. Ni penyulingan berperingkat ni, jangan lupa. Okay, last. So hidrokarbon. Okay. Hidrokarbon ada 2. Hidrokarbon pula ada 2, banyak kan. Hidrokarbon ada 2 iaitu hidrokarbon tepu dan hidrokarbon tak tepu. Tepu tu apa? Tak tepu tu apa? Okey, tengok sini. Tepu tu maksudnya dia mempunyai ikatan kovalen tunggal. Okey, satu je. C ni ada satu je line dia. Satu ikatan saja kepada yang lain. Karbon kepada hidrogen satu saja ikatan dia. Okey. Kalau yang ni nampak tak ada yang ada 2. Karbon kepada karbon ni ada 2. Ni tak tunggal lah namanya. Okey. Hidrokarbon tepu mempunyai ikatan kovalen tunggal di antara atom karbon dengan bukan dengan hidrogen, atom karbon dengan atom karbon. C dengan C ni tunggal je. Tunggal. Semua C dengan C ni disambung dengan ikatan tunggal. Okey. Contohnya alkana. Okey. Alkana. Hidrokarbon tak tepu pula antara C dengan C ni, karbon dengan karbon, dia mesti sekurang-kurangnya mempunyai satu ikatan kovalen. Ikatan ni ikatan kovalen, maksudnya dia kongsi ikatan ni. Okey, ganda 2 di antara atom karbon dengan atom karbon. Yang ni pun kovalen juga. Semua ikatan karbon dengan karbon kovalen. Tetapi bezanya tepu tunggal. Hidrokarbon tak tepu, ikatan kovalen dia tak tunggal. Dia mesti sama ada double atau triple. Ganda 2 atau ganda 3. Yang ni alkina ni alkena ganda 2. Alkana tunggal. Okay. So macam mana nak terangkan punya karbon. Okay. Dia nak lukis tapi kita tengok slide seterusnya dulu. Okay. Dia ada siri homolog dia. Siri homolog ni maksudnya
satu kumpulan tu dia mempunyai ciri yang sama. Maksudnya antara alkana, semua dalam kumpulan alkana ciri dia sama. Okey. Kalau alkina, semua alkina mempunyai sifat kimia yang sama. Okey. Antara contoh dia ialah homolog. Alkana dan alkena. Contoh kumpulan homolog lain ialah kumpulan homolog hidroksil ataupun alkohol. Okey, kita tengok. Cikgu nak bagi contoh lagi ni. Tapi nak sambil tu cikgu nak faham dulu. Okey. Inilah yang dimasukkan ikatan kovalen tunggal. Ikatan antara karbon dengan karbon ni semuanya tunggal. Jadi kita panggil alkana lah. Okey. Alkana ialah sebatian hidrokarbon tepu. Ikatan tunggal ni tepu. Tak boleh nak putuskan dia dah. Sebabnya dia tepu. Dia ada satu je. Kalau putus tak jadi. Salah. Okay. So setiap tak jadi molekul 3 karbon lah kalau dah putuskan tu. Okay, setiap atom karbon dalam molekul alkana mempunyai ikatan tunggal. Ulang balik ni. So oleh itu ciri homolog dia akan dapat, dia kena sifat yang sama. Semua dalam ni akan jadi sifat yang sama. So dia wakil dengan formula AMP dia ialah H2N tambah 2. Apa pula cikgu cakap ni? Nanti awak faham. Senang je sangat. H2N tambah 2. N tu ialah 1, 2, 3. N tu ialah bilangan karbon. Cikgu terangkan dulu macam ni, nanti cikgu akan bagi awak faham. Jom kita tengok alkena. Alkena, alkin. Okay, alkena dia ialah tepu ke tak tepu ni? Jawab dulu. Takut pening-pening ni sampai tahu. Ni tepu ke tak tepu? Tak tepu. Tak tepu. Very good. Sebab ikatan kovalen antara karbon dengan karbon ialah ganda 2. Okay. Maksudnya kalau kita putuskan ni, dia masih lagi satu molekul yang sama. Tapi kalau yang tadi, kalau kita putuskan dia dah jadi dua benda yang berbeza. Okay. Okay. Ikatan kan dia tak tepu. Dia masih boleh diubah suai. Okay. Alkina ialah sebatian hidrokarbon tak tepu. Okay, so setiap molekul alkena ada banyak jenis mempunyai sekurang-kurangnya satu ikatan. Sekurang-kurangnya ada satu. Kovalen ganda 2 antara atom karbon dengan karbon. So dia punya formula AMP dia ialah CnH2n. Tadi formula AMP dia ialah CnH2n plus 2. Ini. So tak apa. Cikgu tolong awak tulis. Okay. Ni last slide tapi bukan last kelas kita. Cikgu nak bincang dulu. Okay, so setiap kalau karbon dia ada satu saja namanya metana. Okay, kalau karbon dia ada dua namanya etana ataupun kalau alkina etina. Kalau karbon dia 3 propana dan kalau alkena propena. Okay, kalau 4 butana dengan butina. Okay. Nombor 5, ingat bentuk matematik. Matematik pentagon kan kalau 5 sisi. So yang ni bukan gon nak. Pentana, kalau dia double bond ataupun ikatan ganda 2, pentina. Kalau matematik 6 sisi kita panggil hexagon. So yang nama bagi alkana ialah hexana. Maksudnya dia ada 6 karbon. Okay, kalau alkina dia lah hexina. Oh yang cikgu cakap dengan Nana ni, cikgu Azlina cakap dengan Nana kan. Okay, tak apa. Sat. Yang ni kita belajar next class. Yang ni cikgu nak sambung lagi. Boleh? Cikgu buka pen baru. Untuk anak murid cikgu ni, cikgu buka pen baru. Cikgu nak guna pen sebab laptop ni dia support pen je. Dia laptop lama tahun 2014 lagi. Awak umur berapa masa tu Okay. Hidrokarbon tadi. Kita back dulu topik biar awak faham. Hidrokarbon tadi ada 2 jenis, iaitu bukan 2 jenis, contoh dia 2 lah. Hari ni kita belajar 2 saja. Alkana, alkana dan astagfirullah, tak boleh. Bukan macam tu. Hidrokarbon ada 2 jenis. Apa dia? 2 jenis hidrokarbon? Hidrogen. Okey, sebatian hidrokarbon terdiri daripada hidrogen dan karbon. Hidrokarbon ada 2, hidrokarbon apa? Tepu. Dan hidrokarbon Tidak tepu. tidak tepu. Okey? Tak tepu. Cikgu tulis ringkas-ringkas je. Contoh hidrokarbon tepu ialah alkana. Contoh hidrokarbon tak tepu ialah Kina. alkina.
Alkana mempunyai ikatan Tunggal. very good. Ikatan kovalent. Ikatan kovalent tunggal. Okey. Antara karbon dengan karbon. Boleh? Alkina mempunyai ikatan kovalent juga. Ikatan kovalent sekurang-kurangnya satu ikatan kovalent ganda ganda 2. Okey, ganda 2 atau ganda 3. Okey. Antara karbon dengan karbon sekurang-kurangnya dia ada satu. Okey. Dia boleh jadi banyak macam ni. Okey. Banyak tapi sekurang-kurangnya dia kena ada satu ni. So, faham tak? Alkina dengan alkana. Okey. Sambung lagi. Sekejap sambung lagi. Kita nak buat new slide. Okay, faham tak tepu dengan tepu beza dia macam mana. Maksud cikgu macam ni tahu. Satu lagi tahu. Cikgu bagi tahu. Kalau contoh Allah. C. Kalau yang ni cikgu potong kat sini. Kenapa namanya tepu? Kalau dah potong dia dah jadi dua objek yang berbeza. Satu yang ada dua karbon, sebelah ni ada 1, 2, 3. Dia dah jadi benda lain. Sebab tu dia tepu, dia tak boleh ubah sesuai. Kalau ubah sesuai dia jadi benda lain. Tapi kalau yang ni, okay, contoh dia ada 3 macam ni. Kalau cikgu potong ni satu, cikgu buang, okay, nanti awak akan faham. Dia masih lagi akan jadi 1, 2, 3. Satu lagi akan pergi tepi ni. Dia masih lagi satu molekul yang sama. Sebab tu lah namanya tak tepu. Masih lagi boleh diubah sesuai, dia tak jadi benda lain yang merubah sifat dia lah. Bukan merubah sifat dia. Dia tak akan jadi dua molekul yang berbeza lah. Alright. Faham tak? Sekarang ni nak belajar buat nama dia. Okay. Kita ambil alkana dulu. Alkana. Kalau dia ada satu karbon, cikgu nak awak ingat, mesti ingat satu karbon hanya boleh bonding. Hidrokarbon dia dia ada unsur karbon dengan apa je? Unsur karbon dan unsur hidrokarbon. Dia ada unsur karbon dan unsur apa je? Unsur? Hidrogen. Hidrogen sahaja. So mesti ingat, karbon dia hanya boleh membuat ikatan 4 ikatan sahaja. Okay, so ini 1, 2, 3, dia tak boleh lebih. Dia mesti buat 4 ikatan sahaja. So 1, 2, 3, 4. So kalau macam ni, karbon dia 1. Karbon 1 maksudnya N sama dengan 1. Kalau N sama dengan 1 namanya apa? Metana. Okay. Kalau N2, 1, 2. Ada berapa karbon dia? Ada berapa karbon dia? 2. 2 je karbon pada hidrogen. Hidrogen dia berapa? 4, 6. Ni. Berapa ni? 7. 7? Okey, tak apa. Kita lukis baru tahu. Okey. Nanti cikgu ajar guna formula je. Tak payah lukis baru tahu. Formula je dah tahu dah. So ada berapa? 6. 6. 2, 3, 4, 5 dan 6. Macam mana dia dapat 6 ni? Okey. Kelas tadi ikatan kovalent kalau awak tak faham. Kovalent ni maksudnya dia kongsi. Contoh sini awak kira dah 1. Setiap karbon boleh guna 4 kan? Boleh ada 4. 2, 3 ikatan. Yang ni yang keempat kat sini. Untuk yang ni awak kira. So yang ni pun dia boleh jadi bonding 4 juga. 1, 2, 3. Awak perasan tak dia kongsi ikatan? Dia kongsi ikatan ni. Sebab itulah namanya ikatan kovalent. Okay. Kooperasi sama-sama. Okay. Macam mana boleh dapat 6 karbon? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Awak ingat tak tadi dia ada bagi rumus? C, N, H, 2N. Cara nak kira dia tambah 1. Tambah 1 ke tambah 2? 2. Tambah 2. Okay. So C ialah apa C? N ialah apa N? N ialah apa? N tu menunjukkan bilangan apa? Karbon. Bilangan karbon. Okay, contoh yang ni yang atas ni. Cikgu lukis cantik balik. Okay, cikgu lukis macam ni. Cikgu tak nak lukis hidrogen je. Lukis nanti. Okay. Bilangan karbon yang ni berapa? 2. So nama dia Etana. Nanti biasakan dengan nama dia. Etana. 2 karbon namanya Etana. Tengok dalam jadual tadi. Okay. Etana. So C N dia ialah 2.
H. Dua ni jangan ubah. Dua selepas H ni jangan ubah. Ubah N dia saja. N dia berapa? N dia berapa tadi? 6. 6. Dua. N tu Dua. bilang karbon. Apa bilang karbon dia? 2. Ni formula kita nak tengok kira. Tambah 2. Jom kita kira. Yang ni tak ada ubah apa-apa. So C2. Yang ni kena kira. Kalau kurungan maksudnya darab. 2 darab 2. Berapa geng? Berapa? 4. 4. Tapi jangan lupa tambah. 4 tambah 2. 6. 6. Okay, so C2 H6. Betul tak? C ada 2. Betul. 2. H ada 6. Faham tak? Formula dia. Betul tak H ada 6? Okay, tak apa. Nampak macam pandai dah ni. Kita buat yang baru. Okay. Alkana lagi tahu. Masih alkana ni. Masih alkana. Kita ambil mencabar sikit. Kita ambil butana. Bagi tahu cikgu butana ada berapa karbon? 4. 4. Okay, so kita lukis. Awak akan cakap karbon dia ada 4 kan? So bilangan karbon ialah N. Awak nak cakap N dia 4. So rumus dia apa? C N H 2 darab N tambah 2. Okay, so kita buat C 4 H 2 darab 4 tambah 2. Berapa? Apalah sekali dia? Ni tak ada darab apa-apa, turunkan je C4. Bagi je. Yang ni kena kira sikit. Berapa H dia? Berapa H dia? 10. 10? 2 darab 4 sama dengan 8 kan? 8 tambah 2 sama dengan C4 H10. Betul ke ni? Buatlah apa susah. Betul cikgu. Betul kan? C4 N ialah bilangan C. Setiap C kena ada 4 bonding dia. 1, 2, 3, 4 cukup. Yang ni kena kira tau. 1, 2. So ni nak tambah berapa lagi? Bonding dia, ikatan yang tambah berapa lagi? Karbon nombor 2. 2, okay. Karbon nombor 3 tu nombor tak terpayah ni. Karbon nombor 2 tambah berapa? Tambah 2. Kenapa tambah 2 je? Sebab setiap karbon mesti 4 je. 1, 2, 3, 4. Karbon nombor 3 nak tambah berapa lagi? 2. 2. Very good. Very good. Sebab apa? 4. 1, 2, 3, 4. Karbon nombor 4 tambah berapa? 2. 2 je. 3. 3 baru cukup 4. Okay, dan sekarang baru lukis H dia. H dia. Ni kena lukis tau dalam buku awak nanti. Latihan ni. H. 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 Betul tak 10? 2, 3, 4. Jangan bulatkan tau nanti. Tinggalkan macam ni je. Jangan bulatkan. Ni cikgu nak kira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Betul Okay, faham tak Alkana? Faham. Faham tak Alkana? Okay, jom kita belajar. Seterusnya kita belajar al apa satu lagi? Alamak. Alkena. Alkena dia tepu ke tak tepu? Hidrokarbon tepu ke tak tepu? Tak tepu. Tak tepu maksudnya dia kena ada sekurang-kurangnya satu double bond antara karbon dengan karbon. Okay, so disebabkan dia kena ada double bond karbon dengan karbon, dia tak ada metana tau. Alkina dia akan mula dengan 2 karbon iaitu etina. Mari kita tengok formula molekul dia. Kalau alkana CN H2N plus 2 kan. So yang ni CN H2N sahaja. Okay. So jom kita buat. Etina berapa karbon? Etina berapa karbon? 2. 2 karbon. Dan dia alkena antara karbon dengan karbon sekurang-kurangnya ada satu ikatan ganda 2. Okay, katakan ini karbon nombor 1, ini karbon nombor 2. Berapa lagi nak tambah ikatan dekat karbon nombor 1? Berapa lagi nak tambah? 3? 1, 2, 3. Kalau tambah 3 jadi berapa ni? Jadi berapa? 5. Kalau tambah 3, 1, 2, 3, 4, 5. Tak boleh lah kan? Dia mesti ada hanya 4 sahaja. So tambah 2. Okay. Yang ni karbon nombor 2 nak tambah berapa?
Ke Tiga. Dua. Ha. Dua. Kira-kira kita dah ada satu kat sini, kita dah ada dua kat sini, kita nak tambah. Dua. Berapa nak jadi empat? Dua lagi. Okay, tulis hidrogen dia. Jangan stres. Dua, tiga, empat. Jadi berapa hash dia? 4. Empat. Kan? Jom kita tengok formula ni. Boleh pakai tak formula ni? So CN. N ialah berapa N? Bilangan karbon berapa? 2. H 2 darab N. 2 darab N berapa N? Dua. 2. So C2 tak ada darab apa-apa. C2 H 2 darab 2 Empat. 4. Betul tak? Betul. Okay, kita last. Cikgu tahu dah terlebih masa ni. Cikgu pun ada meeting je lagi, tapi boleh tak kita buat satu lagi latihan? Okay. Satu lagi latihan. Okay, sebutkan cikgu formula dia. C N HN. Athena. H N H apa? H2N. H2N. Tengok cikgu tulis takut awak lupa. Alkina H2N. Kalau alkana tadi, alkana mula-mula tadi CN H2N plus Plus 2. ni je beza dia, plus 2 tambah 2. Okay, cikgu nak ajar alkena. Sekarang nak berapa karbon? Pilih antara 5 dengan 6. Tak nak? Nak berapa? 5 ke 6? 5. 5 nama dia Pentina. pentina. Kalau alkana 5 namanya pentana. Kalau kat Amerika namanya pentagon sebab bangunan tu ada 5 sisi. Okay. Pentina awak cakap karbon dia 5. So N dia sama dengan 5. Mari kita kira dulu. C5 H2 darab 5. kurungan maksudnya darab sama dengan C5 H 10. 10. Okay, mari kita lukis. Betul ke tak? C 2, 3, 4, 5. Nak letak kat mana ikatan ganda 2? Letaklah kat mana yang awak suka. Tak kisah kat tepi sini boleh. Yang penting antara C dengan C. Bukan C dengan H. Okay, letak kat tengah. Letak kat tengah. Nak letak kat tengah boleh. Nak letak kat sini pun boleh. Kat mana-mana je. Satu. Letak kat tengah dia. Tolong letak satu je. Okay. Mari kita tengok. So kat sini nak tambah berapa lagi hidrogen? Karbon nombor 1. Karbon nombor 1 nak tambah berapa lagi hidrogen? 3. Dalam bila awak melukis dalam buku nanti tolong jangan tulis 1, 2, 3, 4, 5 ni tau. Cikgu melukis tulis ni supaya awak nampak kita dekat karbon nombor mana. 3. 1, 2, 3. Very good. Okay. Lukis terus hidrogen dia senang. Karbon nombor 2 nak tambah berapa lagi? 2. Andainya. 1. Lah. 1. Hati-hati. Dapat berapa? 2. 2. Fikir balik-balik Ikmal. Fikir balik-balik. Kita dah ada 1, 2, 3. Dapat berapa lagi? 1. 1. Kan kita dah ada 1 kat sini, 1 kat sini, 2, 3. Kita tambah 1 je lah lagi. Boleh? Jika 4 je. Karbon nombor 3 tambah berapa? 1. 1. Tulis kat sini. Boleh ke cikgu buat kat bawah? Boleh. Yang penting pada karbon yang sama. Nak buat kat bawah 2 boleh. Nak buat kat atas sini pun atas pun boleh. Yang penting jangan lebih je. Karbon nombor 4 tambah berapa? 2. 2. 2. Yang ni tambah asal lah tulis kat sini tolong jangan lukis kat sini tau. Salah. Tak boleh sebab dia ada tarikan yang sama. Yang kat sini salah. Ni masalah lah. Okey. Nombor 5, karbon nombor 5. 3. 1, 2, 3. Pandai pun. Okey. Betul ke tak? Hidrogen kita ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, tak payah lukis. Bagi cikgu kalau karbon hexagon pula dah. Hexina berapa? C? Hexina 6. 6. H? H2. 2 darab 6. Berapa 2 darab 6? 12. 12.
12. Kalau Propina? Propi. 3. 3. H? H. 2. Dua Enam. darab tiga. 3 darab 2. Budak 3 Enam. berapa? Alah. Alah, budak 3 pun cikgu kena cakap gitu. Alah. Kuciwa lah, kuciwa. Adalah gurau je. Faham tak ni? Sampai sini? Faham. Contoh Propina Propina boleh lukis macam ni. Ataupun nak lukis C belah ni pun boleh, yang dah perlu mana-mana terpulang pada awak. Okey, kalau dah kita dah cikgu nak stop record dulu sebab cikgu nak bagi kerja rumah. Bukan kerja rumah. Cikgu nak bagi kerja lah, wajib lah buat kerja ni. Nanti cikgu tolong hantar kerja ni ikut Google Classroom supaya cikgu boleh tanda. Cikgu nak bukan stop presenting, cikgu nak ni. Stop presenting. Stop recording. Stop recording. This one. Okay dengar